korang. Okay, so jom kita start juga kisah seram kita. Nak ambil juga dari petikan IIU and Confession. So, let's start our story dengan cerita seram ketika aku di asrama dulu. Okay, jom korang kita start. Nama aku Hassan. Aku terpanggil nak cerita tentang perkara-perkara seram yang pernah berlaku pada diri aku. Satu ketika dulu di bangku sekolah menengah. Aku pasti korang, semua orang ada juga kisah seram yang masing-masing. Tapi cerita aku ni sampai sekarang aku tak dapat nak lupakan. Sebab memori itu betul-betul terpahat dalam diri aku. Jadi macam biasa, aku merupakan seorang pelajar asrama dan sekolah aku terletak di atas bukit. Dan sebagai pelajar Form 1, kami sememangnya pada awal-awal tidak terbiasa dengan persekitaran asrama yang boleh dikatakan masih lagi baru dan untuk menyesuaikan diri dengan cepat bukanlah satu perkara yang mudah. Lagi-lagi bila ramai antara kami yang tinggal berjauhan dari keluarga masing-masing. Pada minggu orientasi, setelah penat dengan segala macam aktiviti pada waktu siang bersama-sama dengan guru, kami disajikan pula dengan aktiviti bersama senior pada waktu malam. Senior Form 5 boleh dikatakan sangat membantu dan baik pada waktu tu. Ada seorang senior yang bernama Haziq telah mengajak kami semua orang untuk ke satu dorm pada malam tu. Sebab dia nak bercerita tentang beberapa perkara seram yang pernah terjadi pada dia dan kawan-kawan sepanjang diorang bersekolah di sekolah ini. Aku pasang telinga juga awal-awal sebab rasa macam menarik dan aku tak pernah ada aktiviti macam ni dengan keluarga kat rumah. Mula-mula je dia bercerita, aku terus hilang minat sebab aku rasa kebanyakan cerita dia tak masuk akal. Aku mula dengar cerita tentang nenek kebayang yang suka tegur orang yang masih tidak tidur pada waktu malam buta. Aku pasti korang cerita ni terkenal di seluruh pelosok Malaysia. Dan perihal orang yang ditarik selimutnya pada malam hari. Penambakan kelibat nenek kebayang dalam loka ketika terjaga tengah-tengah malam setelah loka terbuka dengan sendirinya dan juga tidak lain dan tidak bukan kisah terkenal penampakan pocong merata-rata di sekolah serta askar berkawat di dataran padang. Aku tergelak kecil tau dalam hati aku sepanjang penceritaan senior aku dan kawan-kawan aku semua malam tu dalam ketakutan disebabkan oleh cerita-cerita tu. Antara yang paling semua orang takut ialah berkaitan dengan kisah senior aku diajak kawan untuk teman kencing malam di tandas dan seusai sampai ke tandas, tunggu sampai setengah jam tandas didapati kosong. Dan sebenarnya kawan yang diajak teman tadi tu masih sedap terlantar di katil. Jadi siapa yang ajak teman? Bagi aku agak kelakar dan tak masuk akal pada waktu itulah. Tambahan, aku pula jenis tidur awal. Sesi berlalu sampai pukul 2 pagi buatkan aku sangatlah mengantuk dan menguap sepanjang sesi itu berlangsung. Aku bukan nak kata aku berani sangat pun. Cuma aku tak mudah percaya sesuatu benda sampailah benda tu berlaku pada diri aku sendiri, baru aku akan percaya. Senang cerita, aku ni seorang yang pengecut lah. Sebab aku lebih kepada mengharapkan benda-benda gaib macam ni tak wujud supaya aku nak hilangkan perasaan takut. Jadi, malam tu semua orang ketakutan dan tak nak tidur dalam dorm masing-masing sebab asrama masih sunyi. Kami pelajar Form 1 dan Form 5 perlu masuk asrama seminggu lebih awal dari pelajar-pelajar lain. Jadi, suasana asrama sememangnya sunyi. Dorm pelajar Form 1 terletak di tingkat atas sekali, tingkat 4 dan pelajar Form 5 di tingkat bawah sekali. Mana semuanya tak takut nak naik ke atas lepas disogokkan dengan cerita-cerita seram macam tu. Jadi pelajar Form 5 izinkan kami bermalam di dorm mereka pada malam yang sama. Bermula dari malam tu juga aku terdengar ada bunyi tapak kaki berlari-lari laju di tingkat atas. Tingkat 2, 3 atau 4 selama 5 minit macam tu. Aku pun tak pasti tapi aku tak hiraukan sebab mungkin bunyi pelajar-pelajar senior yang masih lagi tak tidur pada pukul 2 pagi waktu tu. Aku endahkan saja.
Keesokan malam sehinggalah ke minggu depan, bunyi tu dah tak ada lagi. Jadi aku tak kisah sangat walaupun sejak malam tu aku perasan ramai kawan-kawan aku takut nak pergi mana-mana bersendirian dan selalu saja diminta teman ke mana-mana sekalipun. Minggu kedua lebih riuh sebab semua orang dah mula pulang dari kampung halaman masing-masing ke sekolah dan kami makin akrab dengan satu sama lain. Setakat seminggu kedua ni, aku masih tidak dengar sesiapa yang terkena kacau, ternampak kelibat hantu atau apa-apa yang sewaktu dengan dia. Kehidupan kami agak aman dan semua orang mula melupakan segala kisah senior tu dan hidup seperti biasa dan tidak ada lagi dalam ketakutan. Dan sejujurnya korang, kisah-kisah senior ni langsung tak memberi impak terhadap kehidupan aku pada awalnya di asrama itu. Namun, selang beberapa minggu kemudian, kami di asrama diwajibkan prep petang dan malam untuk persediaan pembelajaran esok pagi bagi tujuan menyiapkan kerja sekolah ataupun untuk tema-tema dengan rakan kelas. Aku jenis tengah-tengah. Nakal sangat pun tak, baik pendiam pun tidak. Jadi pada waktu prep petang, kami mula bersembang lama di kelas berkenaan dengan persembahan yang kami perlu berlatih untuk hari-hari bersekolah. Kami form 1, jadi kerja-kerja kuli untuk memeriahkan majlis memangnya kerja kami. Bincang punya bincang, 2 jam dah berlalu dari 2.30 ke 4.30 petang. Aku masih ada banyak lagi kerja rumah perlu aku siapkan petang tu. Rakan-rakan aku sudah mula balik ke dorm masing-masing dan ke surau untuk siap-siap solat asar sebelum bersukan petang. Aku memang tak berminat bersukan, jadi aku tak pulang ke dorm dan tetap menyambung kerja-kerja dekat sekolah aku yang memang melambung banyaknya. Kawan aku Hafiz ada juga dekat situ menemani aku. Kawan-kawan aku yang lain suka stay up, jadi diorang tak kisah sangat kalau kerja-kerja tak dapat siapkan pada waktu prep. Aku jenis tidur awal dan tak suka stay up. Jadi waktu yang aku ada hanyalah sekarang, waktu petang dan prep malam nanti. Aku mula menyiapkan kerja-kerja dengan tekun sehingga rasa penat dengan beban yang dipikul di bahu. Aku tertidur dengan lena di bangunan sekolah yang bukan asrama. Dan ini pertama kali aku masih berada di bangunan sekolah pada pukul 6.30 petang. Tersedar saja aku dari tidur pada pukul 6.30, aku hanya berseorangan di bangunan sekolah 4 tingkat. Dan aku tak tipu, darah aku memang berderau dan bulu roma aku mula mencanak naik. Aku bangun dengan penuh air liur kat mulut aku dan sejujurnya geram dan marah dengan kawan-kawan aku yang stay sekali dengan aku. Hafiz kan tak kejutkan aku sebelum pergi. Aku mula kemas barang-barang aku dan tiba-tiba aku terdengar bunyi tapak kaki berlari laju. Betul-betul di hadapan kelas aku, macam aku dengar awal-awal dulu sambil aku bersiap pulang ke dorm. Bunyi itu masih tak berhenti dan aku mula ketakutan dengan suasana gelap malam. Senja di kelas yang aku tak pernah rasai. Sejujurnya korang, aku memang rasa nak pitam. Aku terus cuba mengorak langkah keluar kelas dan bunyi tapak kaki makin menghilang sedikit demi sedikit. Kelas aku terletak di kedua hujung bangunan, jadi aku perlu berjalan di koridor menelusuri setiap kelas-kelas yang kosong sebelum sampai ke tangga untuk turun ke bawah. Aku pelan-pelan berjalan ke hadapan dan tiba-tiba di sudut sisi mata aku ternampak kelibat hitam yang duduk di kerusi guru kelas sebelah. Ianya kelihatan kaku, diam, tapi melihat aku atas bawah. Dan ini pertama kali aku ditemui penampakan seperti ini dan aku terus menangis dengan hidung aku mula berdarah kerana terlalu takut. Tapi aku buat tak endah dan tak tolehkan kepala langsung. Sebaliknya, aku terus berjalan ke depan dengan laju. Tapi, tiba-tiba, aku terdengar bunyi tapak kaki yang sedikit demi sedikit menjadi semakin kuat, semakin jauh ke depan aku berjalan. Aku terus berlari dan tapak kaki yang aku dengar pun semakin juga kuat, menghampiri dan makin laju.
Aku tidak teragak-agak untuk lompat 5 ke 6 anak tangga untuk sampai ke tingkat bawah sekali dengan pantai. Aku berlari dengan resah berserta air mata dah penuh dekat pipi aku ni sebab aku ketakutan. Jika aku toleh ke belakang, pasti aku terlihat ada yang menjejaki. Sesampai aku di tingkat bawah, aku lihat pintu gerai sekolah dikunci. Dan waktu tu terus aku lemas semangat mengetahui aku terjerat di bangunan sekolah aku sendiri. Aku langsung tidak tahu sepanjang 2 bulan persekolahan, bangunan sekolah akan dikunci luar waktu PNP dan PREP, dan aku menyesal sedalam-dalamnya kerana mengambil keputusan untuk stay. Aku menjerit sekuat hati meminta tolong di pagar tangga. Tapi malangnya tak ada siapa yang mendengari. Nak berpatah balik jangan harap. Jadi aku ingat waktu itulah aku rasa aku terus pitam betul-betul di hadapan pagar tangga sekolah. Pengawal keselamatan yang membuka dan menutup pagar bangunan sekolah menjumpai aku malam tu. Dalam keadaan hidung aku berdarah kering, betul-betul di hadapan tangga yang berkunci ketika hendak membuka pagar. Pada pukul 9 malam bagi tujuan prep. Warden diberitahu tentang perihal aku dan rakan-rakan aku juga ternampak aku dalam keadaan kusut, baju penuh darah dari hidung dan peluh membasahi muka serta mata aku yang merah menyala. Tersedarnya aku dalam keadaan marah terhadap Hafiz kerana kesanggupan meninggalkan aku berseorangan tidur di atas. Hafiz meminta maaf dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi. Hafiz memaklumkan pada warden yang dia ada kejutkan aku petang tu, dan lepas sahaja dia keluar dari kelas berjalan dari koridor menghampiri tangga, dia ternampak aku terus menyusul ikut turun ke bawah bersama-samanya. Hafiz kata kami ke surau terus selepas itu untuk solat asar dan ada saksi yang nampak kami bersama-sama. Saksi tersebut ialah rakan kami juga yang sedang lepak di surau. Nama dia Akmal dari Rizal. Mereka berdua nampak aku dan Hafiz di surau solat sama-sama pada pukul 5.30 hingga 5.40 macam tu. Hafiz menyatakan bahawa aku naik semula ke atas bangunan sekolah setelah selesai solat asar kerana aku tertinggal jam di kelas. Masalahnya, aku tidak ingat satu pun yang terjadi tentang apa yang Hafiz ceritakan bersiapkan dengan saksi lagi. Adakah ia merupakan satu rekaan semata-mata untuk lari dari hukuman sampai sanggup membuatkan aku nampak macam orang gila? Ataupun memang betul-betul aku turun bersama Hafiz dan aku sahaja yang tak ingat apa yang berlaku? Atau yang turun bersama Hafiz tu bukanlah aku, tapi benda lain yang menyerupai aku, dan aku yang sebenarnya masih lagi di kelas. Masa inilah aku terbayang-bayang cerita pergi tandas teman kencing malam itu menjadi realiti. Tapi yang terjadi dekat aku adalah sememangnya lain daripada yang lain. Malam tu juga aku demam dan tidak dapat bangun langsung daripada katil bilik sakit di asrama. Aku dibawa ke bilik sakit asrama malam tu dan dikecualikan daripada prep malam. Aku ditemani warden dan semua orang lain sepatutnya telah ke bangunan sekolah untuk prep malam. Tiba-tiba korang, makhluk tu tak pernah berhenti nak mengganggu aku. Aku terdengar lagi tapak kaki yang aku terdengar waktu hari pertama aku kat sekolah ni, petang tadi. Di bangunan sekolah dan malam tu lagi sekali aku dengar bunyi yang sama, corak bunyi perjalanan yang sama, dan aku terus tanya warden aku bahawa aku ada dengar bunyi yang sama atau tak. Sememangnya tak, dan aku mula rasa aku memang dah gila. Aku tutup mata dan tutup telinga seketat-ketatnya untuk tidak terdengar apa-apa. Setelah 2 minit tutup mata dan telinga, aku buka kembali mata dan mendapati aku berada di sebuah bilik gelap dan usang. Aku menjerit ketakutan dan ternampak kelibat bayi comel merangkak ke arah aku. Dan aku terus gagalkan diri bangun dari katil dan keluar dari bilik tersebut. Aku berlari sekeliling asrama mencari warden dan asrama aku sejujurnya nampak usang dan buruk seperti bangunan lama. Aku jadi ketakutan dengan adanya bayi itu tetap merangkak ke arah aku dari belakang walaupun aku telah keluar daripada bilik.
Aku terdengar dari dalam kepala atau di luar seperti ada orang membacakan ayat kursi 3 kul dekat aku. Tapi aku tak tahu suara tu datang daripada mana. Aku kejar suara tersebut dan aku sampai ke bangunan sekolah yang juga nampak tidak berpenghuni. Aku betul-betul rasa aku di alam lain masa tu dan perasaan bunuh diri memang jelas ada dalam diri aku. Tapi aku mula membacakan surah-surah lazim dan tutup mata aku serapat-rapatnya. Aku sedar di bilik sakit dengan keberadaan ibu bapa aku dekat sisi aku yang sedang menangis. Warden dan juga ustaz berpendidikan Islam. Aku juga sedang memegang dahi aku waktu tu. Aku tersedar dari satu lamunan yang jauh dalam yang aku tidak tahu aku dibawa ke mana. Ustaz aku tenangkan aku dan cakap, "Alhamdulillah kamu selamat. Dah sekarang Hasan, jangan risau, kita ada Allah. Lepas ni mak ayahnya eloklah bawa Hasan pergi ke perubatan Islam." Aku lihat rakan-rakan aku penuh di luar tingkap melihat aku dari luar bilik sakit. Hafiz terutamanya menangis melihat keadaan aku. Hafiz betul-betul minta maaf dan sehingga hari ini aku masih rasa bersalah terhadap Hafiz sebab aku hanya mencari seseorang untuk dipersalahkan waktu tu. Aku terus dibawa ke klinik esok paginya dan ibu aku meminta aku kemaskan semua barang-barang di asrama untuk dipindahkan sekolah. Ibu bapa aku ambil keputusan untuk keluarkan aku dari asrama tu dan aku pula dibawa berubat ke perubatan Islam. Disebabkan ayah aku juga merupakan seorang doktor, jadi beliau percaya bahawa aku mungkin ada penyakit psikiatri yang perlu dirawat. Aku didiagnos oleh doktor dengan penyakit psikosis walaupun aku tidak tahu apa penyakit psikosis tu. Tapi aku selalu dibawa berubat dengan pakar psikiatri. Diberi temu janji untuk bercakap dengan mereka tentang progres aku sehingga kini dan juga bersama perubatan Islam. Alhamdulillah, aku belajar dari masa silam aku. Kita hidup bersama mereka, bersama makhluk di alam gaib. Pelindung diri kita hanya Allah dan kita hanya ada Dia sebagai tempat bergantung dan berlindung. Apa-apa pun kita semua hanyalah makhluk. Tapi aku terfikir juga sampai sekarang, aku tak tahu kenapa aku dikacau petang tu. Adakah sepatutnya bangunan sekolah sentiasa kosong pada pukul 5 petang sampai 9 malam. Tapi aku yang melanggar adat ini, mengganggu jin-jin tersebut. Wallahualam. So, habis cerita kita. So, kalau korang nak next stories, please subscribe Nat punya cerita. Okay, so, tada!